Berjumpa kembali dengan Bina Sabda Channel, membangun literasi untuk menceritakan Kristus kepada dunia. Anda mesti pernah dengar lagu Mama Rayo Oku Kinoro Hingan kan? Lagu yang sangat populer di Sabah. Selalu kita dengar dan nyanyikan masa pesta keamatan, majelis kebudayaan, dan juga di gereja secara khas di Gereja Sidang Injil Borneo. Tapi pernahkah Anda terfikir, siapa sebenarnya pencipta lagu ini dan apa kisah di sebalik penciptaannya? Hari ini kita akan bongkar kisah yang sangat menyentuh hati di sebalik lagu ikonik ini. Pencipta lagu ini ialah Bios Solinkin, seorang anak muda berbangsa dusun dari Ranau. Kisah ini bermula pada tahun 1997 ketika beliau baru berusia 24 tahun dan bekerja di Brunei Darussalam pada masa itu. Selain bekerja sebagai kontraktor, beliau juga diberi kepercayaan untuk menjadi pengajar musik di sebuah gereja tempatan, yaitu Gereja Saint Andrew. Walaupun pada mulanya beliau tidak berniat untuk tinggal lama di Brunei, hatinya tersentuh melihat semangat anak-anak muda di sana yang begitu gigih belajar bermain alat musik daripadanya. Beliau mengambil keputusan untuk terus melayani mereka. Namun kehidupannya di sana jauh dari keselesaan. Bios tinggal di sebuah rumah kongsi yang sempit di tepi sungai bersama beberapa rakannya dari Sabah. Cabaran terbesar bukanlah ruang yang terhad, tetapi gangguan daripada haiwan kecil yang sangat mengganggu. Setiap malam, tikus-tikus akan berkeliaran dan menggigit pakaian mereka. Bayangkan, bangun pagi dan nampak baju kesayangan sudah berlubang. Dengan gaji yang tidak seberapa, ia benar-benar satu ujian. Tidak lama selepas itu, Bios mula mengalami masalah kulit yang teruk. Badannya sentiasa gatal dan ditumbuhi ruam. Penyakit kulit ini sangat mengganggunya. Pada mulanya, dia tidak tahu puncanya, sehinggalah dia sadar kemungkinan besar penyakit itu dibawa oleh tikus-tikus yang menjadi rakan serumah mereka. Dalam keadaan yang serba kekurangan, hidup yang susah, dan rasa kecewa, ada satu perkara yang menjadi kekuatannya. Gitar. Di tengah-tengah kesusahan itulah Bios sering memetik gitarnya dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam saat-saat itulah ilham datang dan lahirlah beberapa buah lagu. Salah satu lagu yang tercipta dalam suasana sukar ini ialah lagu Mama Rayo. Lagu ini bukan sekadar melodi yang indah, ia adalah luahan hati seorang anak muda yang sedang bergelut dengan kesusahan hidup, perasaan tertolak, dan kekecewaan. Pada satu ketika, beliau hampir berputus asa dan ingin menjauhkan diri daripada persekutuan orang percaya. Namun, beliau teringat akan firman Tuhan yang memberinya kekuatan untuk terus beribadah. Pertemuan ibadah inilah yang mendekatkan dirinya semula kepada Tuhan. Dan dari situlah lahirnya idea untuk mencipta lagu Mama Rayo yang bermaksud, saya memuji Tuhan. Lirik asalnya berbunyi, Mama Rayo, oku kinoro hingan tontok tado, du piti munggan dete. Ia menceritakan tentang pujian kepada Tuhan pada hari pertemuan, dan bagaimana kasih Tuhan telah dinyatakan. Setiap bait liriknya mencerminkan kesyukuran dan penyerahan diri kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang paling sukar. Namun, cabaran tidak berhenti di situ. Satu hari, Bios terkejut apabila mendengar lagunya dimainkan di radio, tetapi dengan lirik yang telah diubah sway. Rupa-rupanya, ada pihak yang telah mengambil lagunya, menukar sebahagian lirik, dan menyiarkannya tanpa kebenarannya. Hatinya sangat terkilan. Rakan-rakannya menasihatinya untuk mengambil tindakan undang-undang bagi melindungi hak ciptanya. Selepas berpikir panjang, Bios membuat satu keputusan yang mengejutkan. Beliau memilih untuk tidak mengambil sebarang tindakan. Beliau percaya
Tuhan yang telah memberinya ilham untuk lagu itu pasti akan terus memberkatinya dengan caranya sendiri, dengan keputusannya itu. Lagu Mama Rayo versi yang diubah Sway terus populer dan dimainkan dalam beberapa acara kebudayaan. Dan manakala versi asal ciptaan Bios pula menjadi sangat populer di beberapa gereja. Lagu yang lahir dari sebuah rumah kongsi yang sempit di Brunei kini telah tersebar luas, menyentuh ribuan hati di Sabah dan di tempat-tempat lain. Kisah Bios Solingkin tidak berakhir di situ. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian dalam bidang musik di Bandung, di Indonesia. Dan seterusnya, belajar teologi di Seminari Teologia Sabah di kota Kinabalu, Sabah, dan sekarang sedang melanjutkan studi program Doctor Ministry di Malaysia Baptist Theological Seminary di Penang, Malaysia. Hari ini beliau dikenali sebagai Pastor Bios dan melayani di Gereja Sidang Injil Borneo Metro, City Mall, di kota Kinabalu, sebuah gereja yang diasaskannya sendiri pada tahun ke-2008. Beliau juga merupakan pengasas Borneo Praise Music dan telah menulis banyak lagi lagu-lagu rohani yang memberkati ramai orang. Dari sebuah rumah kongsi yang penuh dengan tikus kepada sebuah lagu yang menyatukan ribuan orang dalam pujian. Kisah di sebalik lagu Mama Rayo ini mengajar kita bahwa karya terhebat seringkali lahir daripada kesusahan yang paling dalam. Ia adalah bukti bahwa apabila kita menyerahkan segala kepahitan kita kepada Tuhan, Dia boleh mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dan menjadi berkat kepada ramai orang. Jadi, lain kali Anda mendengar atau menyanyikan lagu Mama Rayo, ingatlah kisah ini. Kisah tentang iman, ketabahan, dan kuasa pengampunan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Punsiko dan Tuhan memberkati.